Selamat pagi Selamat. Ini adalah video penilaian 4 saya. Nama saya Xiao Yongsheng. Topik pembentangan hari ini ialah tokoh-tokoh tamadun. Tokoh yang saya pilih untuk pembentangan ini adalah Lao Tzu, salah seorang tokoh tamadun China yang patut dihormati. Lao Tzu dilahirkan di negeri Chu pada tahun 604 SM. Tempat itu sekarang dipanggil Henan di China. Nama asal Lao Tzu adalah He. Beliau ialah seorang pengawal yang penting di istana dinastik Zhou dan telah dilantik sebagai perpustakawan. Oleh itu, beliau menggunakan peluang keemasan ini untuk banyak membaca sehingga berpengetahuan luas. Lao Tzu telah meletakkan jawatannya ketika keruntuhan dinastik Zhou. Beliau dikatakan menunda kebausnya meninggalkan bandar untuk menetap di luar bandar dan mula menyebarkan falsafahnya selepas meninggalkan jawatannya. Beliau selalu menentang keras terhadap keganasan. Lao Tzu mempunyai ramai pengikut. Beliau dianggap oleh pengikut-pengikutnya sebagai nabi bagi ajaran Taoism. Bagi Taoism, masyarakat yang diinginkan ialah masyarakat yang mudah dan primitif berbanding masyarakat yang rumit, kerana ia dikatakan membawa masalah. Sumbangan terbesar Lao Tzu ialah mengasaskan ajaran Taoism. Ajaran Lao Tzu terkandung dalam bukunya yang berjudul Tao Te Ching. Ajaran yang terkandung dalam buku ini adalah reaksi terhadap ajaran Confucius. Ajaran Confucius menekankan kepatuhan kepada peraturan sosial seperti dalam keluarga dan negara. Tetapi ajaran Lao Tzu lebih menekankan keharmonian alam semesta. Menurut ajaran Taoism, setiap tindakan dibentuk oleh Tao. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat bertindak terhadap apa-apa yang ditetap oleh nasib. Tao adalah suatu cara atau jalan untuk mencapai keharmonian dengan alam semesta dan menunjukkan kepada jalan yang memimpin manusia ke arah yang baik. Lao Tzu juga menggunakan konsep yin dan yang dalam Taoism. Ajaran-ajaran Taoism adalah gabungan anarkisme dan kepercayaan bahawa kebenaran di luar fahaman manusia boleh diperolehi dengan cara bersemani atau tasawuf. Sebelum penjelasan lebih lanjut mengenai Taoism, marilah kita mengenal apa itu yin dan yang. Konsep yin dan yang ialah lambang Taoism, lambang yang sering dikaitkan dengan ajaran Lao Tzu. Yin bermaksud feminin dan yang bermaksud maskulin. Yin dan yang membayangkan kebenaran bahawa dunia ini adalah dunia dualisme, iaitu segala fenomena dalam dunia ini mempunyai dua keterlaluan. Lao Tzu tidak melukisnya. Ia dicipta oleh pengganar-pengganar Taoism untuk menggambarkan konsep ajaran Taoism. Okey, sekarang kembali ke ajaran Taoism. Perkara yang ideal bagi pengikut-pengikut Taoism ialah manusia seharusnya bebas daripada peraturan ciptaan manusia. Lao Tzu menganggap bahawa seseorang tidak seharusnya mementingkan masyarakat pada keseluruhan. Beliau tidak bersetuju dengan konsep kerajaan kerana ia dianggap menghalang perjalanan alam. Menurutnya lagi, penyelesaian kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh negara China adalah kembali ke alam semesta dan menolak tamadun. Bagi pengikut Taoism, kerajaan yang paling berkesan ialah yang paling sedikit memerintah. Mereka menganggap bahawa lebih banyak undang-undang atau peraturan dikenakan keganasan atau timbul dengan lebih giat lagi. Tetapi, falsafah Lao Tzu hanya mudah difahami dan diminati di kalangan luar bandar. Taoism tidak mendapat sambutan yang baik daripada kalangan terpelajar dan pengawal-pengawal yang berfahaman Confucianism.
Pengikut-pengikut Taoism memandang hina terhadap perkara-perkara keduniaan. Ajaran Lao Tzu menyeru pengikutnya supaya jangan mengubah benda-benda semula jadi. Manusia tidak boleh mengubah cara hidup melalui tindakan undang-undang kerana ia menjadikan kehidupan manusia lebih kompleks. Lao Tzu mengatakan bahawa perasaan tamak dan nafsu seseorang mendorongnya bertindak dengan kurang bijak dan tidak rasional. Lao Tzu mahu mempraktikkan cara penghidupannya di zaman Hongsu kerana manusia dapat hidup dengan tenteram. Ketenteraman manusia terganggu disebab oleh mereka diajar ilmu pengetahuan dan diberi tanggungjawab. Kata-kata Lao Tzu, tenangkan diri, kembalilah kepada zaman di mana raja-raja belum wujud lagi. Ajaran Tao hanya sebuah negeri yang kecil penduduk. Di dalam negeri tersebut, tidak ada sebarang bentuk pemerintahan. Penduduknya tidak pernah melawat antara satu sama lain, tetapi mereka boleh hidup dengan gembira dan bahagia. Tambah pula, sumbangan penting Taoism yang diasaskan oleh ajaran Lao Tzu ialah sami-sami telah membuat banyak pencubaan dalam bidang perubatan tradisional kerana penganut-penganut Tao lebih dekat dengan alam semula jadi atau alam semesta. Selain itu, penganut-penganut Tao juga mencipta ubat berdiu, jalur magnetik dan herbal-herbal asli. Taoism juga membawa pengaruh dalam bidang kesusastraan dan kesenian masyarakat China. Buku-buku Taoism seperti Tao Te Ching merupakan koleksi ajaran yang bertulis dalam bentuk sajak warisan kesusastraan yang terkenal di China. Penekanan kepada alam semesta dalam ajaran Lao Tzu telah menggalakkan pengikut-pengikut Taoism menerokai sains dan teknologi. Contohnya, dalam bidang astronomi, penganut-penganut Taoism menyediakan katalog bintang dan memperkenalkan sistem kalender. Dalam bidang matematik, mereka mudah menggunakan abacus atau sempora. Dalam bidang perubatan, akupuntur dan musibosyon dicipta untuk kaedah perubatan tradisional bagi memperbetulkan penularan darah. Dari aspek-aspek tersebut, kita dapat mengetahui bahawa Lao Tzu telah membawa sumbangan-sumbangan besar kepada generasi yang akan datang, sama ada secara tersirat atau tersurat. Pelajaran pertama yang boleh diperolehi daripada Lao Tzu adalah melihat ke dalam dan kita akan menemui semua perkara yang kita perlukan. Lao Tzu berkata, mengenal orang lain adalah kepintaran, mengetahui diri adalah hikmah yang benar, menguasai orang lain adalah kekuatan, menguasai diri anda adalah kekuatan sejati. Kita pada zaman ini hidup dengan budaya yang ditujukan untuk menjana lebih banyak wang supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Dalam ajaran Lao Tzu, ini dianggap sebagai yang menurutnya, inginnya mestilah seimbang dalam kehidupan kita. Kadang-kadang, kita perlulah melambatkan diri sendiri tanpa melakukan apa-apa. Meditasi dan qigong dapat membantu kita menambahkan. Kita akan mempunyai simpanan tenaga yang lebih banyak apabila kita perlu membuat suatu barang. Selain itu, kita akan menjadi lebih bebas dengan melepaskan. Kata Lao Tzu, dengan melepaskannya, semua perkara akan diselesai. Dunia dimenangi oleh mereka yang melepaskannya. Alam semesta dan semula jadi sentiasa menang apabila anda mencuba dan mencuba lagi. Ringkasnya, ajaran Lao Tzu menyeru kita menyenang dengan apa-apa yang kita miliki, dan ini adalah aset terbesar dalam kehidupan kita. Akhirnya,
Kita dapat mengetahui bahwa falsafah Laozi sentiasa menegaskan konsep keperluan menjaga keharmonian di antara manusia dengan alam dan masyarakat. Ajaran Taoism yang diasaskan oleh Laozi pada permulaan adalah berbentuk falsafah, akhirnya telah berubah sedikit demi sedikit dan menjadi satu agama. Sekian, terima kasih.